Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sarah Fakihah binti Bahari, nombor matrik 1919620. Hari ini saya akan memberikan sebuah ceramah yang bertajuk Stesen Angkasa Antarabangsa. Mula-mula kita akan mengenali sejarah stesen angkasa antarabangsa ini. Selepas Perang Dingin, Amerika Syarikat telah bersetuju untuk membina satu stesen angkasa dengan pihak Eropah, Rusia, Jepun dan Kanada. Stesen ini menggabungkan stesen angkasa Freedom itu daripada Amerika Syarikat, Mir 2 Rusia dan Columbus Eropah. Stesen ini telah dilancarkan pada 20 November 1998. Jadi kalau kita lihat di sini yang bergerak-gerak ni, ini adalah rupa bumi yang telah dirakamkan oleh stesen angkasa antarabangsa. Seterusnya kita akan mengenali ciri-ciri stesen angkasa antarabangsa. Beratnya adalah seberat 404,069 pound. Muatan yang bila diduduki adalah seberat 15,000 kaki padu. Ini adalah bersamaan dengan 3 orang angkasawan dan juga peralatan-peralatan yang berada di stesen angkasa antarabangsa. Jadi kelebaran melintasi panel Suriah adalah selebar 240 kaki, panjangnya adalah 146 kaki dan 171 kaki dan dengan progress dock. Dan ketinggiannya adalah setinggi 90 kaki. Stesen angkasa antarabangsa berada pada ketinggian 360 km daripada permukaan bumi. Stesen ini mengorbit atau mengelilingi bumi setiap 92 minit dengan kelajuan 27,744 km per jam. Dalam sehari, stesen angkasa antarabangsa mengelilingi bumi lebih kurang 15.5 hingga 15.7 kali. Seterusnya adalah fungsi stesen angkasa antarabangsa. Ia telah direka untuk kekal di luar angkasa untuk jangka masa yang panjang. Ia juga adalah tempat mendarat bagi kapal angkasa lain. Stesen angkasa berbeza dari kapal angkasa lain yang boleh digunakan untuk penerbangan angkasa kerana ia tidak mempunyai sistem pendaratan atau penggerak. Stesen angkasa juga membolehkan kehadiran manusia di angkasa lepas secara berterusan. Dan ia juga mempunyai makmal-makmal yang membolehkan anak-anak kapal atau angkasawan untuk membuat penyelidikan. Seterusnya, aktiviti penyelidikan di stesen angkasa antarabangsa. Apa yang membolehkan penyelidikan ini dilakukan? Pertama, ia menyediakan persekitaran jangka panjang di mana penyelidikan dan kajian dapat dilakukan walau selama beberapa dekad. Yang kedua, ia mempermudahkan eksperimen khusus dengan menghapuskan keperluan untuk penyelidik dan peluncuran roket yang berbeza. Seterusnya, penyelidikan saintifik yang berbeza juga boleh dilakukan di stesen angkasa antarabangsa. Sebagai contoh, bidang yang boleh dilakukan adalah astronomi, meteorologi iaitu cuaca di bumi dan juga perubatan angkasa. Penyelidikan perubatan akan meningkatkan pengetahuan mengenai tubuh manusia terhadap pendedahan jangka panjang di angkasa lepas dan pemahaman tentang kehilangan tulang, pengecutan otot dan pergeseran cecair. Maklumat seperti itu boleh digunakan untuk menentukan sama ada penerbangan panjang di ruang angkasa dan tinggal di angkasa dapat dilaksanakan. Ini adalah gambar Dr. Sheikh Muzaffar Syukur, angkasawan negara kita yang melakukan eksperimen di stesen angkasa antarabangsa yang berkaitan dengan ciri-ciri dan pertumbuhan kanser hati dan sel leukemia serta penghabluran berbagai protein dan mikrob di angkasa. Seterusnya kita pergi ke implikasi-implikasi yang boleh didapati oleh angkasawan yang berada di angkasa pada jangka masa yang panjang. Yang pertama adalah pengurangan berat badan. Sejurus kembali dari misi stesen angkasa, para angkasawan biasanya mendapati berat badan mereka kurang sekitar 5% daripada berat badan asal. Ini adalah amat membimbangkan kerana angkasawan tidak mempunyai berat berlebihan untuk dikurangkan. Angkasawan biasanya turun berat badan disebabkan oleh kurang makan. Secara purata, pengambilan kalori angkasawan kurang 20% daripada ambilan harian yang disyorkan. Kekurangan ambilan kalori ini sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku. Mereka memerlukan kalori secukupnya kerana kajian menunjukkan bahawa walaupun pergerakan dalam keadaan graviti sifat itu kelihatan sangat mudah, tenaga yang digunakan oleh angkasawan yang bekerja dalam orbit bumi adalah sama dengan tenaga yang mereka gunakan apabila mereka berada di bumi. Yang kedua adalah kemerosotan tulang. Bagaimana kemerosotan tulang boleh terjadi? Ini adalah disebabkan oleh vitamin D.
Vitamin D yang diperlukan untuk pengekalan dan pertumbuhan tulang dihasilkan pada kulit seseorang itu melalui suatu tindak balas yang memerlukan cahaya ultra lembayung ataupun yang seperti biasa kita dengar ultraviolet. Dengan izin cikgu. Stesen angkasa yang terbang di atas lapisan ozon bumi mempunyai pelindung bagi mengelakkannya daripada terkena email sinaran ultra lembayung yang berbahaya. Malangnya, tindakan ini turut menghalang penghasilan biasa vitamin D pada kulit angkasawan. Angkasawan mengambil suplemen vitamin D bagi mengimbangi kekurangan berkenaan. Okay, yang ketiga dan yang terakhir adalah kerosakan DNA. Kerosakan DNA berlaku disebabkan oleh kajian NASA menjumpai tanda-tanda bahawa sistem pemulihan DNA di dalam badan angkasawan bekerja lebih daripada biasa. Ini adalah disebabkan oleh yang pertama mungkin daripada sinaran daripada angkasa, dan yang kedua pernafasan oksigen tulen sebagaimana yang kerap dilakukan oleh angkasawan mungkin juga merupakan penyebab. Kalau anda lihat di sini, di suit angkasawan ini kita ada tangki oksigen. Jadi tangki oksigen ini adalah mengandungi oksigen tulen yang sewaktu berlepas dan mendarat serta ketika memakai pakaian khas untuk bekerja di luar stesen. Menyedot oksigen pada kepekatan tinggi yang luar biasa diketahui akan merosakkan DNA seseorang melalui tindakan jenis atom oksigen yang dipanggil radikal bebas. Jadi sekian saja ceramah daripada saya. Sekian, terima kasih.